Di perkampungan Melayu di Kuching ini, di balik kemodenan dan pegangan agama mereka, tersemadi satu tinggalan sejarah nenek moyang yang masih lagi dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Hari ini merupakan hari yang istimewa kepada keluarga Mas'ud kerana perkahwinan anak sulung mereka. Secara tradisinya, masyarakat Melayu Sarawak mengadakan perkahwinan dengan tradisi bergendang yang disertakan dengan acara menari atau bertanda dan berbalas pantun atau dipanggil bermukun. Pada zaman dahulu, kebiasaannya acara ini boleh mencapai 7 malam di rumah pengantin perempuan. Namun kini, oleh kerana faktor kos, ia kadangkala hanya berlaku pada 3 malam. Seh gendang atau pemukul gendang mestilah terdiri di kalangan wanita yang berada di balik tabir yang dibuat dari kain atau di balik satu penghadang. Di situ juga, anak-anak dara akan duduk untuk melihat tetamu lelaki bertanda atau menari yang juga dikenali sebagai menopeng. Pukulan ini menarik penduduk dari jauh dan dekat datang bagi meraihkan majlis si pengantin. Tarian ini juga dikenali sebagai menopeng kerana ada penari lelaki yang mungkin berasa malu dengan anak dara atau orang ramai yang hadir pada keramaian tersebut. Sambil menari, mereka juga berbalas pantun dengan seh gendang. Dikatakan bahawa acara bergendang ini sudah dicatat seawal abad ke-19 sewaktu pemerintahan Brooke dan berkemungkinan lebih awal dari itu, iaitu semenjak kedatangan Islam ke Kepulauan Borneo pada kurun ke-15. Pusat kepada majlis ini ialah apa yang dikenali sebagai Gendang Melayu Sarawak, satu alat permainan tradisi turun-temurun bagi masyarakat Melayu di Sarawak. Sosok tubuh tua ini, seorang pencen, telah menumpukan hampir 40 tahun dalam pembuatan gendang. Beliau dikenali dengan nama Tuan Haji Omar Tome atau Haji Omar. Hari ini, beliau berkesempatan ke Bandar Kuching untuk berjumpa dengan rakan lamanya, Encik Teh Hua Chiang di Carpenter Street untuk membeli rotan dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan gendang. Nama kami Haji Umar bin Haji Tomeng. Kami lahir di Kampung Jai, Sadong Jaya, tahun 1956.
Kami mula gendang tu dari tahun 1988. Kami adalah keturunan yang ketiga mula gendang tu daripada datuk kami bernama Dul bin Uyub. Lahir tahun 1894. Bapa kami 1934. Jadi kami pun 1956. Dari bapa kami kami mula belajar dengannya walaupun kami masih kerja. Apabila yang sudah meninggal tahun 2005, ialah kami sudah kira jadi setengah masa kena ngambil tempahan orang yang sudah meninggal siapa mula lagi. Ya kami start mula juga. Sampailah kini tu kami mula. Pembuatan gendang ini bermula dengan memilih kulit kambing yang sesuai untuk dijadikan kulit gendang. Kulit kambing perlu dikeringkan di bawah matahari setelah direndam dengan air kapur dan dikikis bulunya menggunakan pisau bengkok. Kita menggunakan pisau untuk membuang bulu kambing ni, pisau cukau kita mesti ada lengkungan macam ni, dia tak boleh tajam sangat. Mungkin kita tajam gelaknya boleh merosak kulit. Cara kita mengenal kulit kambing induk ataupun kambing manis, kita dari padah-padah bulunya tu. Kambing manis mesti tebal di situ sampai tengahnya tu. Kambing induk si ada macam tu. Dia selari aja walaupun bulunya panjang dia selari. Yang penting kita tarik macam tu. Untuk itu jangan kita tarik aja. Kulit pun ada macam hari raya haji kita situ. Ada peluang motong kambing. Kami nolong ambil yang kena ambil kulit aja, bukan minta upah, ambil kulitnya aja. Mudah dah kurang rasa si ada sontok kulit kita situ, baru kami pergi serikin beli. Kami okey kulit kambing lah, nang kulit kambing. Semua nang kulit kambing. Nang semua kulit kambing. Tebu saya dah. Si ada. Kulit sapi pakai orang mula bubur pedas kena tu ya. Setelah itu, rotan dipilih, dipotong dan diraut mengikut bentuk yang sesuai. Dan setiap satu rotan tersebut diraut dan dipotong satu persatu mengikut saiz yang sama bagi memberikan satu corak dan reka bentuk menarik. Yang paling bagus sebenarnya pakai kita mula gendang kayu belian. Saya kayu yang keras saja macam belian, geris, merebu, tapang. Ada yang orang nanya dengan kami, bila nanya kami kayu tu nak ya boleh pakai, batang nio pun boleh pakai. Boleh kata kami. Asal kita dapat mula gendang dapat boleh dipakai. Tapi mutu antaranya ya makin itu mana bagus tak bagus bunyinya. Ya aja bezanya. Tahan. Mau kayu belian tu boleh pakai sampai 100 tahun dijamin kita punya bagus. Enggak kalahnya kulit. Ya aja kalahnya. Yang paling mahal masa tu kami dah pernah jual 1,200 nang sige, tapi kebanyakan yang nang 900 yang menaya kayu belian. Madah kayu belian kami boleh ganti kita sampai anak cucu kita kayu tu sikit buruk kena kami. Haji Omar selepas itu memilih kayu yang telah dipotong mengikut blok dan diletak di atas mesin pengukur gendang dan dibentuk mengikut rekaan yang dikehendaki.
Mun masa pertama dulu kami sebelum mula make kira tenaga ditolong oleh tenaga elektrik macam itu. Masa yang make manual kata orang naik manual cara tangan ni pun aja. Mun nak dapat nyiap sigit gendangnya dah yang paling cepatlah 15 hari sigit gendang. Mulah nak bakal je belum dak nak ya. Tapi oleh kena kami tu udah ada pakai cara kemudahan ni ada. Kami dapat mula gendang ya dalam 3 hari dah boleh dipakai, dah boleh dijual. Tapi banyak juga dah tempahan orang yang kami mula gendang tu. Di Brunei pun ada kami orang beli dulu. Di Brunei, Miri, Bintulu, di Mekah pun ada juga. Identiti Haji Omar ialah dengan menganyam gendang tersebut dengan kaedah silang seperti ini. Dan sekiranya terdapat gendang dengan anyaman sebegini, maka ia adalah milik Haji Omar. Tapi pakai kita nak pakai rotannya kita nak ada dalamnya menyuhnya bunyinya ya kita sidak kata orang sidak. Sebenarnya kataan sidak tu nang kataan orang lama mari. Tapi mungkin sebenarnya nama mungkin kita udah kaji mana ya sedal, pakai nyedalnya ya sebenarnya. Perbezaannya dari segi buatan ada setidaknya mulanya besar gemang sekali. Ada juga setidaknya ya kira nipis si macam kita tu tebal. Potongan dalamnya setidaknya potong lurus saja. Sebab dia sudah bunyi setidaknya kadang-kadang luas saja si ada naungnya kata kita tu ayah lah bezanya. Selain daripada Haji Omar Tomik, ilmu pembuatan gendang ini diturunkan juga kepada adiknya Safwan bin Haji Tomik. Ilmu ini diperolehi dari ayah mereka, Tomik bin Dol, yang juga mewarisi dari datuk mereka, iaitu Dol bin Ayub. Kedua beradik ini menghasilkan gendang dengan identiti tersendiri. Ia juga berbeza dengan corak dan reka bentuk ayah dan datuk mereka. Ini kerana mereka mahu memastikan bahawa setiap gendang yang dihasilkan dapat dirujuk kembali kepada si pembuatnya. Nama saya Safwan bin Haji Tomik, adik kepada Haji Umar bin Haji Tomik. Saya asal dari kampung Sejai. Sekarang saya berumur 49 tahun. Sebelum saya buat gendang ni pun saya buat bahagian seni ukir lah, seni ukir kayu. Tapi sekarang konsentrate dengan buat gendang dan hadrah lah. Seperti yang kita sedia maklum di Sarawak ni memang tidak ada yang buat gendang Melayu Sarawak. Oleh itu saya konsentrate buat gendang Melayu ni lah. Tidak ramai yang mengetahui bahawa bukan semua tempat gendang tersebut sesuai dipukul. Pembuat gendang yang pakar akan mengetahui kawasan mana yang sesuai untuk dipukul dan ia akan ditandakan mengikut cara pembuat gendang tersebut. Okey, seperti yang kita tengok
kat sini ada 3 tembaga. Ada 3 tembaga. Dari sini kita tahu yang inilah tempat bunyi yang cantik kita yang apabila kita gunakan gendang yang saya buat. Inilah tempat apabila kita mukul gendang, ambil contoh macam ini, di sinilah tempat bunyi. Sebab kita dah tahu dekat mana kayu yang bunyi dia solid. Sebab itu dia ditanda macam ni. Sometimes orang tak tahu, dia ingat perhiasan saja. Kita dari sini kita dah tahu dekat mana dia bunyi-bunyi yang solid. Macam contoh ini pun ada juga yang 3. Ini pun ada juga 3. Kita dah tahu kat mana yang bunyi memang betul-betul memang bunyi yang cantik apabila seseorang memukul gendang. Kita ketuk dia sini. Dia ada beza bunyi. Ini lain kan, ini dia bunyi dia lain. Dia ada perbezaan. Macam ini bahagian luar dia. Ini bahagian dalam dia. Sebab itu kita tahu yang mana bunyi dia solid, yang mana dia tak solid. Walaupun nampak mudah, cara pemukulan gendang hanya dapat dimainkan oleh pemain yang mahir dengan latihan yang cukup. Ini kerana pemukul gendang perlu bermain dari awal malam sehingga ke waktu sebelum subuh hari. Okey, biasanya kita memukul gendang ni ada sebenarnya gendang ada 3 cara pukulan. Jadi pukulan yang kita pertama ni adalah pukulan induknya saja. Kena tak ada teman lain untuk kita bersama, kita boleh pukul dengan cara memberitahu cara kita posongan memukul. Itulah tadi cara pukulan induk gendang. Kalau kita ada rakan bersama kita boleh tunjuk antara pukulan anak, pukulan tingkahnya. Pukulan gendang ni seperti muzik-muzik lain, dia ada do, re, mi, fa, sol, la, ti, do ataupun la, so, fa, mi, re, do. Dia guna 3 jari ini untuk dung di atas, yang 3 jari bawah ni untuk pak dia. Contohnya kalau kita nak guna dung ini saya bagi contoh dung yang sebetul-betulnya pukulan gendang Melayu Sarawak. Kalau kita guna dung di sini, dia ada 2 dung. Dung di sini memang dia bukan tak betul, memang betul, tapi lantunan dia tak menarik seperti yang kita gunakan dung ini. Ini dung yang kita cakap tak betul lah ni. Dia ada beza dia. Dari situ baru kita tahu yang mana kita tahu orang itu fasih tidak fasih memukul gendang Melayu Sarawak. Pukulan utama dikenali sebagai pukulan induk yang ditunjukkan oleh Haji Omar. Adiknya memainkan irama bertingkah atau pukulan kedua. Kebiasaannya, gendang dimainkan oleh 2, 3 atau 4 pemain yang kadang-kalanya disertai pemain biola atau akordion. Sebenarnya gendang ni kita dulu dari kecil dulu tengok
almarhum ayanda buat gendang dengan hadrah, sebab itu dari situ minat yang mendalam. Dan sekarang saya telah buat gendang ni dari tahun 2005 kalau tak silap saya. Selepas arwah saya meninggal, ayah saya meninggal, dan sekarang saya lah mewaris apa yang dia buat sekarang dari dahulu. Generasi seterusnya belum tahu lah. Kali muna adik kami seorang nak diam panggil ya, nang udah dapat mula gendang. Tapi nya si make rotan, nya make lantak macam nak ya. Ya nang tahu kami yang boleh mula. Nama kami Abdul Khalid bin Umar, anak pada Haji Umar, pengusaha gendang Melayu Sarawak. Umur kami 29 tahun dan kami bekerja sebagai makeup artist, stylist dengan beberapa fashion di Kuala Lumpur. InsyaAllah, si dapat dipaksa, tapi kami ada rasa minat untuk dalam bidang seni kayu tu. Sebab kami boleh madah benda tu datang naturally. So far ada, tapi kami si belajar teruslah disebabkan kami di KL. Bapak kami di situ, so susah sikit nak ialah. Berkemungkinan suatu hari nanti kaedah pembuatan gendang Melayu Sarawak ini akan terkubur apabila warisan pembuatan ini tidak diwariskan kepada golongan muda. Kita berharap bahawa akan ada penyambung kepada seni ini pada suatu masa kelak.